Hai, selamat pagi dan salam sejahtera semua. Sekali lagi kita bertemu dalam kelas Bahasa Melayu tahun 5 di bawah tema Sains dan Kehidupan. Tajuk kita hari ini Meluncur Tinggi. Sekali lagi anda bersama dengan saya, Cikgu Hesley. Okey, sudah bersedia? Okey, SP kita hari ini di bawah 3.3.1 mendraft dan menghasilkan penulisan berformat dan tidak berformat. Manakala objektif PDPR kita pula, pada akhir PDPR nanti cikgu berharap murid-murid akan dapat mendraft dan menghasilkan karangan jenis laporan. Jadi kita akan tulis karangan berformat hari ini ya, iaitu format laporan. Okey, mari cikgu mengajak murid-murid semua membuka buku teks di muka surat 122 hingga 123. Sudah bersedia? Ya, ini ialah teks yang terdapat di dalam buku teks kamu ya. Tajuk di sana Meluncur Tinggi. Parisha dan rakan-rakannya pulang dari Karnival Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik STEM. Mereka ingin menulis karangan fakta dan laporan tentang pertandingan yang disertai. Tapi hari ini kita akan menulis karangan jenis laporan sahaja. Tajuknya Pertandingan Roket Air. Okay, kalau kamu tengok di muka surat 123 itu ialah format laporan. Jadi nanti laporan di sini awak sambung saja. Laporan pertandingan roket air. Boleh faham tak? Okay, pendahuluannya. Pertandingan roket air kini diadakan pada peringkat sekolah rendah dalam Karnival Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik STEM. Pertandingan ini adalah untuk mendedahkan murid tentang aktiviti bertemakan sains angkasa. Biasanya, 3 kategori dipertandingkan iaitu pembentangan roket air sasaran dan roket air payung terjun. Okay, kategori pertama tu mereka dikehendaki membuat pembentangan selama 10 minit. Kemudian para juri akan melakukan penilaian. Penilaian ini akan mengambil kira kemahiran para peserta membuat pembentangan, kemahiran mereka dalam sesi soal jawab dan kefahaman mereka tentang hukum sains serta para juri itu akan melihat kreativiti dan inovasi para peserta. Manakala kategori kedua pula ialah roket air sasaran. Kamu tengok dalam gambar tu, mereka buat roket air sasaran. Okey. Roket air sasaran yang mereka hasilkan perlu menyasarkan tanda jarak 80 meter dari tapak pelepasan roket. Sejauh mana dia boleh pergi ya. Manakala sebelum melancarkan roket tu, para peserta perlu memastikan paras air, tekanan udara dan sudut pelancaran roket berada dalam keadaan yang betul supaya roket mereka boleh sampai ataupun melebihi jarak 80 meter dari tapak pelepasan. Kategori ketiga pula, mereka ikut pertandingan roket air payung terjun. Kalau tadi roket air sasaran, yang ini adalah roket air payung terjun. Roket air payung terjun mereka ni perlu membawa telur sintetik 60 gram sebagai beban. Kemudian catatan di udara yang paling lama akan diambil kira. Mana satu yang boleh berlega-lega di udara paling lama tu, itu yang akan menang lah kan. Okay. Dan sebelum melancarkan roket payung terjun ni, air payung terjun ni, mereka perlu memastikan paras air dan tekanan udara dalam keadaan yang sesuai. Okay, kamu tengok di bawah tu, pertandingan ini menjadi landasan untuk murid memanfaatkan pengetahuan sains dan teknologi di luar bilik darjah. Apatah lagi, ilmu ini berkaitan dengan pemikiran kreatif dan inovatif murid. Ini lebih kepada pertandingan inovasi ya, kejuruteraan matematik STEM. Okey, sekolah kita pun ada ikut pertandingan ini. Okey, hari ini kita akan menulis karangan jenis laporan. Okey, cikgu mudahkan untuk awak. Seperti ini. Nanti tajuk kamu tulis di sana, laporan pertandingan roket air. Okay, pendahuluan dia sudah buat. Pada 22 hingga 23 Jun 2021 yang lalu, telah berlangsung pertandingan roket air peringkat negeri Melaka. Nanti kamu tukar di sana. Telah berlangsung pertandingan roket air peringkat negeri Sarawak di Sekolah Kebangsaan Miri. Kamu tukar, ha? Seramai 50 orang peserta telah mengambil bahagian dalam acara ini. Objektif acara ini adalah untuk memberikan pendedahan ilmu sains dan teknologi
khususnya bidang sains angkasa kepada murid. Sebanyak 3 kategori dipertandingkan iaitu pembentangan, roket air sasaran dan roket air payung terjun. Okey, kita tengok aktiviti yang pertama. Aktiviti bagi kategori pertama ialah pembentangan kumpulan selama 10 minit. Isi tempat kosong dengan jawapan yang sudah diberikan di sebelah sini ya. Ialah pembentangan kumpulan selama 10 minit. Okay, kamu tengok yang kedua. Penilaian juri, letak P besar. Penilaian juri akan mengambil kira aspek kemahiran pembentangan, bersoal jawab dan hukum sains serta kreativiti dan inovasi. Okey, seterusnya, seterusnya peserta ke kawasan padang bagi kategori kedua iaitu roket air sasaran. Dalam acara ini, peserta perlu menyasarkan tanda jarak 80 meter dari tapak pelepasan roket. Peserta hendaklah memastikan paras air, tekanan udara dan sudut pelancaran roket sebelum melancarkannya. Okay, kamu tambah di sana ada penonton teruja di sana. Nanti kamu tambah. Penonton kelihatan teruja ketika menyaksikan acara ini. Okay. Seterusnya, acara terakhir ialah roket payung terjun. Ini ada di sini ya, roket air payung terjun, nokta. Okay. Roket air ini perlu membawa telur sintetik 60 gram sebagai beban. Nokta, awak tengok sana. Sebagai beban. Catatan roket paling lama berada di udara diambil kira. Cikgu letak kira je di belakang ni. Peserta perlu memastikan paras air dan tekanan udara mencukupi sebelum melancarkan roket. Ini cikgu mudahkan untuk kamu. Okay, seterusnya, sebelum berakhir, ada tempat kosong di sana. Sebelum berakhir, keputusan akan diumumkan. Letak sini ya. Okay. Bakat kreatif terserlah dalam setiap persembahan para peserta yang bertanding. Pertandingan pada kali ini telah berlangsung dengan jayanya. Ni ada jawapan di sini ya. Okey, boleh faham semua? Okey, bagus. Seterusnya, cikgu nak kamu tulis karangan laporan ini selengkapnya. Tadi jangan lupa tukar nama sekolah awak kepada Sekolah Kebangsaan Miri ya di pendahuluan. Kemudian, laporan disediakan oleh tarikh hari ini 20 September 2021. Tanda tangan awak sendiri. Nama awak hari ini jawatan awak ialah Setiausaha Kelab Sains Sekolah Kebangsaan Miri. Okay, faham tak? Okay. Sebagai nilai dan pengajaran yang kita peroleh daripada pelajaran hari ini, cikgu nak setiap murid mempunyai semangat daya saing yang sihat untuk mencapai kejayaan. Contohnya awak hadir dalam sesi PDPR kita setiap hari. Ini merupakan kejayaan awak buat masa sekarang. Kalau sebelum ini awak kurang mengikuti, pastikan awak tengok kawan-kawan awak yang rajin, awak punya, kenapa dia boleh ikut? Saya mesti boleh ikut juga. Itu maksudnya semangat daya saing. Kedua, jangan berputus asa sekiranya gagal. Kita perlu mencuba sehingga berjaya. Dan kita perlu belajar dari kesilapan. Macam mereka peserta pertandingan roket ni, cikgu percaya mereka sudah mencuba roket ini berkali-kali. Kalau kali pertama gagal, belajar dari kesilapan. Apa yang buat dia tak boleh terbang? Macam itulah. Itu maksudnya belajar dari kegagalan kita. Okey, baiklah. Cikgu nak semua murid lengkapkan karangan jenis laporan ini dalam buku penulisan masing-masing. Nanti hantar kepada cikgu di Google Classroom. Okey, terima kasih semua.